Kita sekarang berada di minggu ke-6. So, sekejap saya share screen saya. Okay, so kalau ikutkan minggu ke-6, kita sepatutnya dah masuk single phase induction motor, yang mana kita akan belajar motor pasal induction motor lah. So induction motor ni sebenarnya dia elaborate sikit je daripada transformer ni. So kalau awak faham yang transformer yang kita belajar sebelum ni, insyaAllah mudahlah nak buat induction motor ni, single phase ni. Tapi untuk hari ni saya belum nak masuk lagi sebab saya nak habiskan dulu yang tutorial punya transformer tu, especially yang phasor diagram dan juga efficiency and voltage regulation untuk transformer, sebab teori dia tak cerita semua. Waktu kita buat latihan, insyaAllah kalau korang buat betul-betul, korang nampak lah yang teori tu tak seindah rupanya lah. So maksudnya ada cerita di sebaliknya yang saya rasa elok kita buat tutorial lah before kita boleh kata consider that subjek transformer tu dah di wrap up habis lah. So in the spirit of that, saya attachkan dekat WhatsApp group awak, mohon tengok ada apa nama ni, chapter transformer ni bukan apa, ini lebih kepada rumusan lah, step-step cara kerja untuk handle your phasor diagram as well as macam mana nak settlekan approximation of equivalent circuit of primary or secondary side lah. Ini bukan apa, just nak berumusan untuk korang je lah. So ini pun sebenarnya yang bahagian first sebelum, so dia tak ada cerita yang pasal voltage regulator dan efficiency, but it's a good orang kata boleh tepek kat dinding lah kalau nak study pasal transformer. So saya attachkan kat situ untuk memudahkan discussion, sebab kat sini ada rumus-rumus ni yang insyaAllah kalau nak jawab transformer tu, ini paling basic lah yang korang kena ada. That said, saya juga attachkan September 2014 punya questions yang kat sini lengkap. Sebab kalau tengok a few years back, 2015 onwards, dia tak ada phasor diagram. Tapi untuk 2014 ni, dia includekan phasor diagram. Maybe sebab time ni dia lagi, syllabus dia lagi ketat lah. So, ada phasor diagram ni, so I think it's a good, dah ada phasor diagram, ada pula efficiency, ada pula voltage regulation. So, it fits our target untuk kelas hari ni lah. Okay, tapi sebelum kita pergi ke situ, saya nak discuss dulu, saya nak guide dulu yang bahagian ni 2017 punya soalan, which is dia tak ada phasor diagram, dia hanya voltage dan juga efficiency. So yang ni kita discuss one by one lah. Okay, cuma yang ini saya tunjuklah skema markah terus sebab kalau saya nak cerita, nak lukis draw satu persatu agak macam annoying sikit lah sebab benda pun dah ada. Cumanya saya pun tak aware macam mana saya nak linkkan macam ni kot. Saya buat macam ni. And then tapi skema ni saya tak boleh share direct macam ni sebab ini kira confidential lah kan. So saya kena asingkan dulu kejap. Tapi sementara tunggu kawan-kawan masuk tu, saya siapkan pengasingan so that kita senang nak tengok. Alright. Kalau macam ni kira saya bypass dia punya bukan bypass lah, saya maneuver sikit lah dia punya rule tu. Saya tak tunjuk yang lain-lain. Tapi maaf lah yang ni saya tak boleh share yang original ya. So saya share yang saya dah edit ni lah. Tapi sebelum saya share tu, kita nak go through one by one dulu. Okay, sekejap ya.
Saya cerita ni untuk awak nampak flow dia tu. Saya boleh terus bagi kat awak, tapi the problem is takut nanti korang wonder mana datang ni, mana datang ni. So, saya rasa it is best saya ceritalah. Macam mana saya nak print so that korang tak ni. Sekejap ya, print. Saya mula-mula plan nak tulis, tapi yelah kan saya tulis kan tulisan tak cantik satu. Satu lagi takut the point tu lambat nak sampai cross. Sekejap ya. Just stop. This is question 2016, September 2016. Question berapa ni? 3. Okay, give it a second. Okay, question 3, draw the equivalent circuit. Alright, so saya share kat WhatsApp group. Make sure semua orang tengok and then download siap-siap. Okay, tapi ini bukan yang ini Yang ini hard copy. Yang ni saya nak korang buat lah. Tapi sebelum korang buat yang ni, nak buat yang ni, korang kena refer step yang macam ni ataupun terus tengok yang ini. Sebab yang ni terus siap ada phasor diagram, siap ada refer to primary secondary. Cuma dia tak ada efficiency dengan voltage regulation. So in that sense, saya top upkan dekat sini. So nampak bersepah. Tapi dua ni cukup untuk awak jawab yang ni. Maksudnya cukup nak jawab cara kerja bukannya jawapan. Jawapan dia memang awak kena buat sendiri. Ini lain ni. Tapi dua benda ni yang saya attach PDF ni akan membantu awak lah untuk tengok cara kerja nak jawab yang question apa nama ni? 2017 2014 Okay, so before kita tengok yang itu, alright, so kita tengok baca soalan dulu. Yang question trigger A ni, two type of test ni, faham lah open circuit dan short circuit lah. So, dua cara lah. Kita nak buat equivalent circuit, kita kena buat open test dengan short circuit, open circuit dengan short circuit. Yang mana boleh determinekan di bahagian secondary or primary, terpulang soalan nak mana. So macam contoh ni dia bagi single phase 1 kVA, 230 primary, 115 secondary, frequency at 50 Hz, has been tested to determine its equivalent circuit parameters. Results of both tests were given in the table 3Q3B. So kalau tengok dia bagi open circuit, short circuit. So selalu orang letak open circuit sebelah sini, short circuit sebelah sini. So macam saya dah terbiasa nampak open circuit belah kiri. So jangan confuse lah So jangan tak tengok sebelah kiri je kita isi open circuit salah Kita kena tengok open circuit, short circuit baru tahu VOC, IOC. Saya cakap ni penting sebab saya sendiri pernah tersilap. Saya ambil value short circuit, saya kira dia open circuit, yang dia tengok dah sampai ke soalan satu ni sampai setengah dan ujung-ujung baru perasan la ilaha illallah short circuit ni rupanya. So saya kena patah balik ke open circuit, kira balik. Ini I learn from my own mistakes lah. So I share with you my mistakes. Sebab itu akan makan masa menyebabkan awak tak boleh nak jawab on time your final nanti. So make sure aware. Even though dia boleh letak open circuit sebelah sini, short circuit sebelah sini, dan katakanlah awak dah buat latihan latih 2B, dah terbiasa open circuit belah kiri. Lepas tu awak main ambil dia value tu. Tak perasan pun yang dia punya variable ni. So make sure aware. Dia boleh letak sebelah kiri, sebelah kanan terpulang. Ni note mistake lah ni, biasalah. Okay, so dia kata dah tengok ni voltage current power, draw the equivalent circuit of this transformer referred to high voltage side. So high voltage side, kalau kita tengok sini, high voltage adalah 230 compared to 115. So kalau 230 ni maksudnya primary side lah. Dia suruh tengok daripada primary side. And label all the parameters. Analyze the voltage regulation if the transformer is operated instead of 100% ataupun yang kita belajar dekat nota kita ni no load. Mana?
Voltage regulation ni instead of full load and no load, kat sini dia bagi 75% pula. Ni yang saya masukkan tadi, saya kata nota tak cerita semua benda. Soalan dia tanya pelik pula. Instead of no load dia bagi 75%. So macam mana nak buat kat sini? Kita tahu no load je. Yang ni 75%. Ada cara dia lah kita discuss. Of its rated load and 80% power factor lagging. Apa benda power factor lagging ni? 80% power factor, faham lah awak boleh dapat tetah, tapi macam mana nak applykan lagging? Kita bukan nak buat phasor diagram. Kita tengok. And then, kalau at the same time they operate at as per mentioned above, dia suruh summarizekan pula efficiency waktu dia operate 75% instead of 100%. So, soalan dia ni lari sikit lah daripada nota kita. Tapi, insyaAllah, 1-2 latihan boleh faham lah. Transformer, motor, insyaAllah kalau dia pusing teori tu tapi tak lari jauh lah daripada korang punya rumus. Okay, so kita tengok yang saya share dekat dalam group WhatsApp tu, dia punya cara kerja dia. Jawapan dia lah basically, tapi bukan saya nak korang tengok dia punya jawapan, saya nak korang tengok cara kerja dia, step by step. So saya cerita dulu lah. So first yang ni ini tak payah open circuit dengan short circuit lah yang dia punya teori tu, sebab nak markah kan. So teori dia tu korang pandai-pandai lah tengok dalam nota, elaborate lah ikut accordingly lah nak markah. Yang ni saya tak nak ni lah. Saya nak terus pergi ke yang B1 ni. Draw the equivalent circuit of the transformer referring to high voltage side and label all the parameters. So the first step before korang proceed dengan kiraan, tengok dulu VOC dia ni berlaku di mana. 230 adakah berlaku di primary side ataupun secondary side. So kalau tengok sini 230 is dekat primary side. So that means open circuit test ni maksudnya RC dengan SM. Apa benda RC dengan SM tu, tengok nota balik, which is kat sini. Ni ni RC XM, which is alamak. Ni. Ni RC XM berada di primary side. Maksudnya sekarang ni dia technician awak, katakan awak ada engineer TNB, technician awak buat open circuit test ni dekat pencawang TNB lah. Dia tak berada di kilang klien. Sebab dia boleh buat open circuit test dekat kilang klien, maksudnya RCXM ni dia dah bawa siap-siap ke secondary side. So that means awak nak patah balikkan ke primary side, awak kena kalikan A kuasa 2 tu lah yang dalam nota tu, which is ada ke sini. Yang nota ni kita tak ada buka sangat hari tu, so saya tak tahu. Ni kali dengan A kuasa 2 lah, nak bawa daripada secondary ke primary. Macam contoh RCXM open circuit ni, tengok-tengok dia buat dekat secondary side, dekat client side. So RCXM ni berada di sini, so nak bawa sana kena kalikan dengan A kuasa 2. Okay. So okay, apa saya dah sambung tadi, lupa dah. Okay, tu first step. Kenapa saya tengok ini? Ini, alright. So kita dah tahu RCXM memang dekat primary side, so dah tak perlulah nak kasih kuasa 2 ke apa semua, sebab sekarang ni kita memang tengah nak review test ni dekat high voltage side. So tak perlu A kuasa 2, so boleh ambil je terus value RC dengan SM tu, terus awak boleh apply dekat awak punya equivalent circuit. So after dah tahu RCXM tu berlaku di mana, sebab VOC dan VOC tu, which is voltage of open circuit tu berlaku di maksudnya technician buat test open circuit ni dekat TNB Pecawang, and memang dalam rule kata RCXM hanya berlaku di primary side of the transformers or TNB punya Pecawang, so awak tak perlu buat transfer lah. So dah tahu tu, boleh maintain. Now kita boleh focus on the calculation. So cari theta. Theta memang kalau ikut rumus, tengok nota tadi tu, saya terpaksa back sebab nak make sure yang saya nak tunjuk kat korang yang saya tak tipu korang lah. So rumus dia adalah theta OC cos arc cos, sebab kita nak patah balikkan, sebab dia bagi power factor. Dia bagi power factor pula. Dia bagi P over I. So nak dapatkan theta, awak kena arc cos kan lah. Ini nak tahu P of VI apa benda ni, awak kena tengok balik yang power diagram tu. Yang S
P dan juga Q. So kalau tengok rumus tu, awak tahu nak dapatkan theta, cos theta adalah P over S and S is V kali I. Apa ni saya cakap ni? Tengok balik power diagram, which is dekat, saya boleh contoh kat sini. Malas pula saya nak buka nota banyak-banyak. Tapi tengok balik nota yang AC analysis sebelum ni, yang saya cerita pasal P, ke boleh contoh ni sekejap? Boleh tak? Mana saya nak contoh ni? Power diagram. Dekat komputer, Microsoft Paint. Tak Paint. Ada. Okay, so kita ambil pen ni. Data ada kat sini. Ni saya tak nak buka nota, awak buka balik nota Sini adalah, sorry. Macam. Sini adalah S. Sini adalah Q, tak silap. Sini adalah P. Kita balik. Sebab cos theta lah kalau saya hafal. Cos tentu tak susah. Kalau saya hafal tentang bagi S, tentu tak susah. Saya tak hafal. Sin kalau saya hafal sebelah bagi H. Okey, so ni Q. Saya dah lama tinggal trigono ni so maafkan. Yang macam ni, Q, P. So kalau cos theta, K tu cos lah, cos theta sama dengan P over S, where S is V kali I lah, apparent punya power. So rumus dia V kali I sebenarnya ada cos theta, tapi sebab cos theta dah bawa sini, so V apa ni lah, V kali I je lah. Okay, ni power diagram, tengok balik AC analysis, rumus dia. So awak dapat theta, tengok rumus, awak dapat theta, so awak buat cos kan, awak dapat value-value ni daripada table question ni, which is V, I dengan P. So P kat atas bahagi dengan V bahagi kali I, and then buat arc cos, you can get your theta, and from there awak boleh guna rumus-rumus ni lah. Sebab ni semua under open circuit test. Rumus-rumus ni awak just apply plug in tu. Sebab tu saya suka waktu saya kata transformer tu, rumus dia direct. Cuma awak kena tahu, awak kena faham primary side, secondary side, and awak kena faham apa jadi lain-lain tu lah, nanti kita tengok lepas ni. Tapi rumus dia memang tu je, cuma mana satu nak plug in je. So dapat IC, which is menggunakan IOC, ni soalan bagi 0.95, cos theta yang awak kira tadi, dapat IC. IC ni adalah di mana yang ideal punya gambar nak tunjuk. IC adalah I-core ni yang dekat RC dengan SM. Core IC dengan IM ni adalah yang berada di core ni, which is di magnetic punya area, which is IC dekat RC, IM is dekat XM. So dia pecahkan dua ni. So dia kena menggunakan rumus IC dengan IM tu lah, which is tadi mana? Ni. IC, IM. So beza IM dia menggunakan sin. So still yang sama, cuma kali ni dia kira sin, so awak dapat IM tu dekat 0.884 lah. Okay, and from there awak tahu, awak tahu VOC, which is sini ataupun sinilah VOC, dia tak nampak kat sini. Saya kena patah balik ke yang ideal. VOC berlaku di sini. Sebab kita bawa ni, kita dah tahu daripada test tu dia kata VOC berlaku di primary. So ni VOC. So dia parallel dengan RC dengan XM. So kalau awak ingat, voltage kalau parallel, kalau kita ingat chapter 1, voltage kalau parallel sama. So awak ambil 230, awak bahagikan terus dengan IC dengan IM untuk dapatkan RC dan XM punya value. So dapat RC, dapat XM. And from there,
kita dah settle equivalent circuit untuk primary side RC dengan SM. Now nak cari R equivalent, sama ada dia berada di, sebab tadi ingat kita buat testing ni open circuit dengan short circuit ni basically sebenarnya untuk mencari value of RC, XM dan juga mana tadi? RC, XM dan juga R equivalent and X equivalent. So yang open circuit untuk kita handle RC dengan SM, short circuit untuk kita handle R equivalent dengan X equivalent. Okay, so kita tadi dah settle open circuit, so kita dah dapat RC dengan XM. Now, kita buat short circuit pula. Short circuit untuk find out value R equivalent dengan S equivalent. Okay, first kita kena tengok dia berlaku di mana. So kalau tengok soalan kata ISC short circuit is 9 amp. Okay, so tulis dulu 9 amp so that nanti korang tak confuse. So ni antara step-step dia, which is tulis dulu so that korang tak confuse. Tapi macam saya kalau dah biasa buat, biar je. Dan kita test ISC ni, short circuit ni berada di client side ke ataupun di pentenbi bercawang. So nak test tu awak kena menggunakan rumus S sama dengan IV. And kita tak tahu I, kita tahu V, which is V primary ni 230. V ni sebenarnya typo, ni VS 115. VP apa dia pakai VP 480. Oh, dia bawa ke sebelah sana ke? Sekejap saya patutnya pakai VS je. Ke typo ni. VOC sama dengan VP. Kenapa 480 pula ni? Sekejap. Betul tak dikira. Sekejap saya confirmkan, takut dia typo. S rated is 1000 bagi 115. Ni typo ni, bukan 480, ni 115. Kalau awak tekan calculator, 1000 bagi 115, awak dapat 8.696 ni. Apa benda tadi? Typo ni. Saya tak boleh conteng masalah ni. Sebab ni adalah PDF punya komputer, so saya tak boleh. Maybe saya tukar sini. Ni VS. Tak bawah ni lah. Ini adalah VS. Ini adalah 115. Okay. So nanti sensitif. Yang dekat korang tu pun korang edit lah. Ni sebenarnya VP ni dengan 480 ni typo. So test S rated ambil daripada 1000 VA ni. 1000. And then VP dengan VS tu ambil lah daripada ratio dia ni. Ratio N ni. VP 230 and VS 115. So kalau tengok ni 4.348, ini 8.696. Mana yang lagi dekat dengan ISC? So kita dapat tengok ISC berlaku di, maknanya short circuit ni, current short circuit ni berlaku di secondary side. Sebab bila kita buat testing IS, secondary side paling rapat dengan dia. Yang ni tak semestinya tepat. Ini biasalah kalau ikut practical pun, teori calculation dan juga teori actual bila korang measure tu akan lari. So kita ambil yang paling logik lah. So 9M paling logik, paling dekat adalah 8.696 instead of primary side which is at 4.348. So in that sense, awak punya R equivalent dengan X equivalent adalah berada di secondary side. So that means kalau korang buat soalan ni, dia kata nak high voltage side, korang dah dapat calculation R equivalent dengan X equivalent ni, korang kena kalikan dengan A kuasa 2 untuk bawakan dia kepada primary side ataupun high voltage side. Okay, nanti at the end of it, bila korang dah siap R equivalent, X equivalent, korang kena kalikan dengan A kuasa 2. Ini hanya untuk proofkan dia. Short circuit ni, technician ni buat kat mana. So kalau tengok sini, maksudnya technician buat testing ni, short circuit ni dekat client side, kat kilang klien tu. Okay, kenapa dia tak buat dua-dua side? Jangan tanya saya. Tu terpulang pada technician tu lah. Saya cuma buat cerita. Okay, and then IS almost same as ISC, therefore R equivalent, S equivalent at secondary side. So nak kira R equivalent dan S equivalent, korang kena guna rumus short circuit. Mana?
Ni masalah patah atap. Turun bawah naik atas saya pun dia pening dah. Short circuit punya rumus, which is theta still kena cari dulu, and then gunakan Z punya equivalence punya rumus lah, which is kena guna phasor form. Okay, so kalau tengok theta sama, still guna arc cos P kali P bahagi P is short circuit punya P, VSC pun V dengan I pun short circuit punya V dengan I. So tapi biasalah P bahagi VI arc cos kan, then you get your your cos theta. Okay, and then kita tahu Z equivalent guna rumus V angle, VS angle, V short circuit angle bahagikan dengan I short circuit and how many theta yang kita dapat, dan juga dia punya ni lah lagging or leading. Tapi kalau tengok sini memang negatif, minus sign inductance only. Sekejap, ada reason ke reactance? Ada possibility tak dia boleh pergi ke capacitance? Sebab saya tengok soalan memang tak pernah lagi yang capacitance, selalunya inductance. Tapi nope. Memang selalunya kalau untuk single phase transformer, saya just recall saya punya ni lah. In fact, soalan ada ni tak? Ni soalan. Saya pun dah ni confused ni. Tapi memang negatif lah, cuma rumus negatif, so inductance only. So kalau tiba-tiba ditukar pula, sebab kalau tengok ideal circuit pun inductance. Memang selalunya inductance, tak pernah lagi saya tengok capacitance so far, kalau my memory serves me well. But for now tak apa, pegang dulu in case saya tersalah assume, nanti saya akan repair balik lah. But for now, assume je dulu. Kalau kita buat short circuit, memang angle ni negatif sebab inductance ni berlaku di X equivalence. So, dapat theta tadi, VSC memang kita, VSC memang kosong lah sebab kita jadikan dia source. So, dia jadi dia punya lari phase dia tak lari, memang ikut dia. So, dia akan jadi sentiasa 0 degree lah. And then bahagikan dengan ISC ambil daripada form daripada soalan tadi, which is ISC dekat 9 amp. Sekejap, ni saya nak tengok dia sebenarnya. ISC dia ada bagi tahu ke high voltage side? Tak ada. So memang S equivalent memang akan sentiasa lagging lah sebab inductance. Anyway, kita tahu ISC theta kita dah tahu tu 78.5, and then negatif ni sebab dia inductance. So memang kita terus tepek je terus negatif. So kalau tekan kalkulator awak, VAC phase diagram, phase form bahagikan dengan ISC phase form, you can get your rectangular form ataupun phase form. Saya selalu memang suka phase form, so saya suka convertkan ni menjadi angle punya value lah. Tapi it's up to you lah, ini pun dah diterima. And then since saya cakap tadi, kita kata R equivalent dan S equivalent berada di secondary side, so kita kena kalikan dengan A kuasa 2 sebab nak bawa ke primary side, sebab soalan suruh kita refer ke primary side ataupun high voltage side, dengan high voltage berada di primary. So that means kita kena bawa R equivalent dan S equivalent ni ke primary. So ini kena kali dengan A kuasa 2 lah. And nak tahu A, awak kena bagikanlah 230 bagi 115. And it turns out A adalah 2. And A kuasa 2 means 4 lah. 2 kuasa 2 lah. So sebab tu, kalikan je terus. R equivalent kali dengan 2 kuasa 2. S equivalent pun kali dengan 2 kuasa 2. Yang ini, J dia ni awak boleh abaikan sebab kita just nak value inductance tu saja. So kalikan dengan A kuasa 2. Actually kalau awak tekan pun 1.219J ni kali 4 pun still awak dapat benda yang sama. Dia yang tak boleh tambah tolak je imaginary dengan real value. Yang kali bahagi, kalau J dengan J boleh, kalau real dengan J tak boleh. Tapi kalau macam ni bukan real ni, ini lebih kepada ratio. So ini bukan real value ohm ke apa, bukan, ini lebih kepada ratio saja. So you can directly kalilah dengan J punya value. Okay. Then dapat R equivalent dan S equivalent yang awak refer daripada secondary ke primary. Then you dapatlah your equivalent circuit, which is 0.992 R equivalent.
C 4876 X equivalent. Ni patutnya ada untuk ini jangan lupa kalau nak jawab soalan macam ni awak kena taruh ni ada apa nama quotation mark kat atas ni, single quote letak atas ni, letak atas ni untuk menunjukkan awak bawa Z impedance equivalent ni daripada secondary side. Ini sebenarnya tak cukup lengkap ni. Kalau saya tolak sikit 0.5 markah sebab tak ada single quotation ni. Ini penting ni, especially kalau awak main high voltage. Simbol-simbol ni penting sebab ingat soalan dia ni label all the parameters ini menunjukkan sebenarnya ada value kalau awak letak single quote ni. Ini main nyawa Kalau awak tertinggal single quote ni ada possibility boleh menyebabkan meletup equipment. If you are talking about betul practice punya high voltage lah. Okay, and then RC dengan XM ambil balik yang awak kira daripada open circuit tadi. 660 dengan 260. 660, 260. So, inilah awak punya menjawab equivalent circuit referring to the high voltage side. Ini primary, ini patutnya kena ada VP. And then VS ni kena ada VS and then single quote. Kalau nak betul-betul skema lah, nak jawab kan, 16 markah ni. Jangan awak kata alah skema tak payah buat lah. Jangan 16 markah ni. Ada harapan awak yang lain-lain flunk, at least yang ni lah membantu awak. So jangan tinggalkan Okay, and then okay, before saya proceed, ada soalan? Boleh? Tak ada saya. Boleh Okay, so kita move on to the next one. Okay, yang ni boring dulu lah dengar saya cerita dulu sebab bukan korang yang buat, sebab saya rasa ni sebab korang tak buat lagi tutorial kelas transformer, so yang ni saya swap lah dulu. Okay, dia kata the next one, analyze the voltage regulation if the transformer is operated at 75% of rated load and 80% of power factor lagging. So 75% of its rated load. Load ni, bila kita cakap pasal load, is actually berlaku di secondary side. Mana nota? Ni. Ni equivalent circuit. Ni equivalent practical. So load tu sebenarnya dekat VS ni. So bila 75% maksudnya bukan 75% apa. Load ni kalau katalah load 100, kalau 75% maknanya 75 je lah yang berada sebelah sini. So dia tak operate fully. So in that sense kalau tengok nota, kalau tengok voltage regulation, dia kata no load. No load tu maksudnya kosong lah. Mana? No load. Ni. Dia kata no load tolak dengan full load. Kalau full load 100%, no load kosong. So kosong tolak 100%, bagi 100% dapatlah berapa kan. Tapi dia kata kat sini 75% pula. So sebenarnya just kalikan je lah. Instead of 100% awak kalikan dengan 75%. So apa yang benda yang nak dikalikan dengan 75% tu? Awak punya current. Awak punya theta still maintain yang sama, tapi bukan sama, maksudnya cara dia sama. Awak cari power factor ni, dia bagi dah power factor lagi 80%. So coskan power factor, dapatlah awak punya theta. And then 75% hanya effect dekat awak punya current saja, which is current secondary sebab load berada di secondary. So kalau load 75%, current pun takkan awak nak bagi 100% kan, meletuplah awak punya load. So awak kurangkan juga, terpaksa current tu disupplykan sebab current ni depends on load punya demand. So kalau awak punya machine tu, load tu maksudnya machine awak tu So kalau machine tu hanya operate at 75%, so dia hanya akan sedut 75% current lah. Logik lah kan? Takkanlah awak suruh dia operate 75%, dia still nak sedut 100%. Confirm dia akan ambil 75% ni sebab kalau dia ambil 100%, meletup lah dia. Overload, overcurrent. Which is can be short circuit bahaya. So dia selalu machine memang ada self mechanism untuk sedut apa yang dia pakai. So kalau load hanya operate at 75%, so current pun dia akan sedut 75%. So tadi kita kira IS prime tadi, which is mana IS? Ni. IS tadi 8.696, 1000 bagi 115 dapat 8.696. IS prime ke IS ni? IS prime dikali dengan 4.348 dikali dengan IP ke?
Dia kalikan dengan IP. Betul tak? Okay, ni saya get back balik. Kenapa dia kali dengan IP ni? Saya rasa tak betul ni. Nanti saya get back balik But for now, terima dia dulu. Sebab kita just nak ni IS Prime ni, bukannya IP. So IS Prime is over here. And IS Prime is oh, okay, sorry. Sorry betul lah IS Prime, betul saya cakap. Sebab load hanya berlaku di ni. So 8.696 ni, saya lupa pula. Ni simbol over A ni. 8.696 bahagi 2. Kalau tekan kalkulator. Salah bagi blur mana tadi? Ni 8.696. 8.696 bagi A. Kita tahu A tadi 2. So you get 4.348. So ini bukan IP. Ini adalah IS. Ni adalah IS. Sebab dia dah bagi A. Itulah tu saya tak suka. Diorang ni main cincai je tulis. Siapa yang baru join ni? Okay, so ni yang ni bukan IP ni IS 8.696 tapi sebab dah dibawa ke high voltage side. So dia dah bagi A siap-siap lah. So 8.696 bahagi 2. A is 2. Ni 2. 230 bagi 115 dapat 2. And then 4.348. So dah dapat tu, kita tahu dia hanya operate at 75%. So mesin tu, load tu hanya ambil 75% power yang disupply. So current lah affected. So 0.75 kali dengan 4.348 dapat awak punya actual current secondary yang disedut oleh load tu lah. So dah tahu tu VP, awak cari VP which is AVS tambah dengan AVS ni nak senang nampak rumus ni, awak tengok yang equivalent circuit tadi mana? Botak. Ni. Kalau cara saya faham dululah AVS untuk handle yang belah sini, RC dengan SM. And then yang I2A dengan R equivalent JX equivalent ni untuk yang handle yang belah sini. Sebab ini kita tahu ada current, current kalau series, current ni sama. Kalau voltage, parallel sama. So sebab tu yang voltage untuk handle RC dengan SM and current ni untuk handle R equivalent dengan S equivalent. So kalau tengok ni pun rumus ni pun AVS VP sama dengan AVS. Ni memang dalam rumus ni silap saya. Sorry voltage equivalent VP VP kali AVS. VS is 230. Tengok soalan jawab. VP 230. Kenapa kali dengan AVS? Oh, 2 kali 115. Okay, yang ini dia ambil AVS tambah. Okay, yang ni saya kena confirm balik sekejap ni. Kenapa? Sekejap saya fikir balik kenapa AVS dia tak ambil kira yang ini. Voltage regulation. Okay. Alright, okay. Sorry, saya sebelum waktu saya tadi ni dah tahu dah tapi lupa pula. Okay, kita tahu RC XM kan dia parallel dengan VS. So RC dengan XM ni kita tak ambil direct sebab dia tak berapa tepat. Maksudnya untuk kita kira total voltage yang berlaku lebih better kita ambil yang daripada voltage secondary dibawa ke primary sebab ini lebih value dia lebih tepat compared to RC dan XM. Tapi regardless sebenarnya RC XM punya voltage adalah parallel dengan VS punya value. So might as well ambil VS lagi mudah lah. Sebenarnya boleh je awak buat
RCXM tu awak dapatkan V dia, and then awak buat V yang sini kalikan dengan ataupun tambahkan dengan sini untuk dapat VP. Ini ini KVL yang apa benda yang dia cerita ni sebenarnya adalah KVL daripada VP pergi ke sini, VP tolak ni, then you should be able to get zero punya voltage lah. Ingat KVL, VP tambah sebab VP positif, negatif positif, ini positif negatif, ini positif negatif, so dia akan tolak-tolak untuk dapatkan kosong. So in this case VP sama dengan dia ambil sebenarnya AVS ni, tapi sebenarnya boleh dia awak ambil RC dengan SM, cuma leceh sikit nak kira. Baik awak ambil dia VS kalikan dengan A, then you should get the RC dengan SM punya voltage sama je lah. So dia ambil AVS tambah current yang secondary, sebab R equivalence dengan S equivalent ni sebenarnya daripada secondary side, and current yang affect dia orang adalah I2. So I2 bawa ke primary and then kalikan dengan S equivalent dan R equivalent ni lah. So AVS VS kita tahu 115 kali A 2 tadi 2 kali 115 awak dapat 230 lah. So 230 tambah I2 kat bahagi A, I2 tadi 3.261 ni yang kita dah kira ni, IS over A ni. And then theta ni awak kira atas ni, cos theta ni arc cos, and R equivalent, S equivalent ambil je balik yang kita dah buat ni tadi, dah bawa ke primary. Sebab memang semua ni kita buat dekat primary. So awak dapat VP. So voltage pada primary side disebabkan awak pakai mesin yang hanya sedut 75% operating load saja, hanyalah sebanyak 242.128 volt sahaja. So awak nak tengok dia punya regulation whether or not okay ke tak, sama ada exceed ke tak dengan full load, awak just tolakkan lah bagi dengan full load berapa persen yang disedut hasil daripada 75% operating load. So full load 230 awak ambil daripada ni VP ni yang ratio N1 over N2 ni. So tolakkan lah 242. So dia hanya increase VP sebanyak 5.273. Maksudnya primary side kena increasekan dia punya operation voltage dia tu sebanyak 5% untuk load yang secondary side 75%. Nampak macam tak logik kan? Tapi actually memang betul lah, sebab tu lah kalau awak tengok dia panggil highest demand kat bil elektrik tu, ada high demand apa semua tu, sebab benda-benda macam ni lah, voltage regulation dia, TNB kena supply, kena increase, sebab even though awak pakai kurang sebenarnya, tapi there's a loss yang berlaku dekat secondary side tu sebab awak pakai kurang. Nampak patutnya logiknya kalau pakai kurang patutnya primary side makin kurang lah dia punya ni kan, tapi tak macam tu dia ada reason lah VR tu. Actually the reason is more because of ini VR ni bukan increase of power voltage bahagian side sebenarnya, sebab banyak loss yang berlaku bila awak tak pakai that supplied current yang disupplykan originally. So kita apalah, ini saya merepek ni, tak payah faham, just nak tahu voltage regulated awak kena kira yang discounted lah, bukan apa, reduce load, tolakkan dengan full load, then you should get your berapa voltage regulated lah. So nampak mudah tapi leceh sikit nak fahamkan mana nak ambil value-value tu. So ini standard lah ni. Okay, next dia kata if transformer operate at 75% of its rated load and 80% which is the same, berapa efficiency transformer tu operate? So awak kalau tengok nota, nak tahu efficiency, awak kena tengok dia punya losses. Semua losses yang berlaku tolakkan dengan yang awak supplykan, which is mana? Core punya losses, copper punya loss, core ni yang magnet RC dengan SM punya losses, and then copper which is wire. So bila cakap pasal wire, current lah. So wire punya losses which is berlaku di R equivalent dengan S equivalent, and then awak comparekan dia dengan P out awak, tengok berapa losses yang
berjadi. So itulah efficiency transformer tu. So first kena kira lah core and copper punya losses menggunakan rumus yang dalam nota ni lah, VP kuasa 2 bagi RC. RC awak tahu. Yang SM tu abaikan sebab dia flux saja. Kita bila bercakap pasal loss, kita hanya bercakap pasal real value. So J tu semua buang. So samalah kalau core ni kita ambil hanya RC saja. Kalau copper kita hanya ambil R equivalent saja. Yang X equivalent kita buang. Kita bukan buang, kita tak ambil kira. So bila kita kira loss yang berlaku disebabkan core dengan copper adalah 18 and 80 watt. So kita boleh and then kita tahu kalau tak ada N boleh terus VI cos theta. Tapi sebab ada efficiency, dia diberi efficiency sebanyak berapa banyak, which is 75%. So tu sudah siap-siap lah. So currently transformer tu hanya bila kita masukkan rumus ni kita dapat tahu transformer tu hanya berfungsi sebanyak efficiency 87% je lah. 87% tapi voltage nak regulatekan voltage yang voltage regulated ni actually is not amount of energy being supplied. It's about the effort of the transformer untuk make sure voltage yang awak supply ke secondary tu even though kurang is being properly regulated. So in order for it to be properly regulated, dia kena increasekan dia punya supply sebanyak 242 instead of 230 waktu full load. Saya tahu apa benda saya cakap ni, tak apa. Itu teori saja. Tapi dari segi calculation terus pakai je lah. Cuma nak tahulah kalau awak punya R equivalent dengan X equivalent tu memang dah di primary side, then tak perlulah kot. Yang VS ni boleh, tapi yang I2 ni tapi still kena pakai I2. Okay, tak apa. Ada soalan? Kalau tak ada, kita try jawab yang saya share dekat dalam group tu, which is question 2, question 3B tu. Saya kena download ni kot kat sini untuk kita share. Okay, yang ni korang try buat dulu sebab yelah saya pumpang-pumpang cakap macam tadi tu ngantuk kan. So try buat dulu and then saya akan bagi jawapan dia. Sekejap, macam mana saya nak buka ni. Question 3B. Okay, sekejap, question 3B. Ya, ada soalan ke? Tak ada saya. Tak ada, alright. So try buat ni dulu. Yang A ni tak payahlah. Yang A ni theoretical je. Tapi bila korang ada free time buatlah ni sebab ini soalan final Ini bukan soalan test ni, soalan final keluar macam ni. 2014 lah tapi maknanya dia akan tanya theoretical macam ni lah. So untuk kelas hari ni just fokus yang B saja. 1 sampai 3 ni. So try buat. Kalau nak tanya boleh tanya, tapi saya bagi masa sekarang 9.20. Kelas habis 10.30. So 40 minit lah kot. So 40 minit saya fail sikit tambah-tambah masa jam ni. 9.20 40 minit. Pukul 10 saya. 10 lah. So pukul 10 saya on balik mic. So try jawab ikut yang step-step yang saya cerita tadi ataupun boleh refer yang sini. This is also a good reference for you. Okay, try.
Okay, so far macam mana? Boleh ke? Tak boleh awak ada. Tak boleh? Tak boleh je. Guna. Okay, tak apalah, saya share dulu dia punya jawapan, nanti korang balik, korang study balik lah. Tapi before saya share, nak tanya, korang dah sampai mana dah? Yang korang try, at least try lah. Yang A. A, which is Yang Yang tu, lepas short circuit test tu. equivalence tu. equivalent tu, refer to low voltage side. Okay, berapa korang dapat untuk R equivalent, RC, XM dan juga S equivalent? RC 3.125 saya. Salah. R equivalent? 17.99. Okay, salah. Okay, tak apa. Salah sekarang tak apa. It's okay. Don't worry. Salah dan betul tu bukan objektif kita. Lebih kepada cara kerja tu. So, tak apa. At the very least korang try. But ni lah jawapan dia. Saya sengaja share ni untuk korang nampak macam mana pemarkahan tu diberi. 16 markah, 14 markah. Setiap satu tu dapat 0.5 je sebenarnya. And proper labeling tu lagi banyak markah, which is 1 lah. Yang ini kalau saya biar je. Saya bagi markah lebih kepada drawing kat bawah ni. Patutnya bila dah siap ni, korang kena baru draw VP berapa, RC berapa, JSM berapa, baru saya rasa legit. Tapi kalau macam ni, ini dia bagi markah kesian, tolong korang kot. Tapi korang sepatutnya bila, okay, ni V1 VOC ni maksudnya dia kata V1 ni dia test sama dengan VOC, which is 240. And therefore RC dengan JXM ni berada di primary side lah, which is ni lah, berada di primary side. Dan dapatkan theta, dapatkan IC. So dapat IC, korang boleh dapat RC lah sebab VOC parallel je dengan VOC parallel je dengan VRC. So boleh bagi je terus dengan IC. And then IM gunakan sin theta. And then VOC bagi dengan IM sebab VOC is actually parallel dengan SM. So dapat 0.978, 1.152 dan 245. So yang jawab salah tadi RC tadi tu, nampak tak apa yang berbeza dengan apa yang salah? Saya just nak tahulah apa yang korang salah letak kat sini. Dia pakai SC je. Awak dah IC ni salah? POC dalam skema tu POC ya. Saya pakai PSC. Itulah. Tertukar. Itulah saya cakap tu. Tadi short circuit sebelah kiri, open circuit belah kanan. Ni open circuit belah kiri, short circuit belah kanan. So be mindful ya. Benda-benda macam ni memang silly mistake macam ni lah yang buatkan awak rugi markah. Saya pun nanti kan mesti garu kepala macam ni saya nak bagi markah kat awak ni. Takkan saya nak bagi kosong kan? Tak logik lah. So seboleh-bolehnya benda ni 2 markah je kan. So rugilah. Lepas tu kalau awak dah salah ni, confirm awak salah ni. So itulah, be mindful always aware VOC, IOC, POC, SC. Benda ni dia suka-suka hati dia sebenarnya. Open circuit dengan short circuit ni dia letak belah mana. Okay, so learn from that mistake. It's a good thing awak buat sekarang. Okay, and then short circuit, saya assume kalau tadi awak dah salah pakai POC, that means short circuit ni awak salah pakai PSC lah. Maknanya awak pakai POC kat sini. So therefore awak punya S equivalent dengan R equivalent, R equivalent dengan X equivalent akan lari lah. Tapi yang lain-lain ni samalah macam saya cerita tadi. So malas lah saya nak ulang benda yang sama. Ini tolak 1 ke apa ni? Tolak.
therefore I1 sama dengan ISC. Sorry. 4.16 4.16 ISC 10 amp. So tengok. ISC 10 amp. ISC 10 amp. I1 4.16, I2 2.41. Tak ke lari gila tu. Nampak 10 amp 4.16, tapi disebabkan dia ni paling hampir dengan ISC, so dia ni lah kita consider as short circuit. Maknanya technician tu buat testing tu dekat pencawang TNB daripada primary side. Even dia jauh 4 amp dengan 10 amp dia jauh, tapi dia paling dekat compared to the two, primary dan secondary. So nampak actually kenapa jauh tu adalah reason dia, which is basically losses lah. Tapi okay, just to be sure, cuba tengok losses ada tak. Losses besar tak lah. Tengok 951 losses dekat sorry, ni losses apa ni, VI, sorry, tak besar pun sebenarnya. Payout dia 54 dengan 34.16. Efficiency 91. So actually tak nampak pun losses kat situ. Tapi tak apalah, basically there's a reason why lah sebenarnya. Even though kat sini 4.16 tapi ISC 10 amp, adalah reason dia. Okay, and then yang ni saya tak bercerita dah sebab just apply rumus yang dah memang stated. Cuma awak tadi tertukar POC dengan PSC, tapi tak apa. And then tengok voltage regulation. Sebab nombor 2 dia kata voltage regulation 0.95 lagging, draw the phasor diagram. Okay, so again mula-mula dapatkan theta yang baru dulu, sebab sekarang theta hanya dia tak bagi tahu, dia hanya operate at 0. Okay, dia bagi tahu 0.95. So 0.95 theta awak adalah negatif 18.19 sebab ada message masuk. Silent. Okay, so theta baru 0.9, theta baru, power factor baru. So dia dapatkan theta baru, it's cost 0.95 and sebabkan lagging, so negatif 18.19 lah. And dapatkan A sebab kita nak main tukar-tukar side. So bagi je direct 240 bagi 45, this one. And therefore bila kita bawa V2, sebab sekarang ni dia suruh low voltage side, referring to the low voltage side. Low voltage side. Tapi disebabkan voltage regulation memang kita banyak refer ke primary side. So V2 tu kita kena bawa lah ke primary side, and I2 pun bawa primary side. Sebab apa voltage regulation kena refer primary side? Sebab kita tengok ni V1 ni. Kita nak tahu V1 ni disebabkan apa yang berlaku dekat load, apa efek dia dekat V1. So betul ayat saya tadi tu. Disebabkan apa yang telah berlaku di load, apa yang akan terjadi di primary side. So sebab tu kita kena bawa semua tadi tu, even though refer to low voltage side, tapi sebab kita nak tahu efek dekat primary side, so kita bawa semua tu ke primary side. Sebab tu ada AV2 and I2 bagi A. And then ikutlah rumus which is V1 and then buat KVL tadi tu, yang I2 prime kali dengan R equivalent, I2 prime kali dengan S equivalent, and then V2 prime sebab V2 prime ni parallel dengan X equivalent, Z RC dan XM punya voltage. So ambil je terus V2 prime ni. So kira-kira awak dapat V1 awak which is at 246.8 and lagging at 1.98 degree. So kita buat yang baru, tolak yang lama, ataupun at current load, tolak dengan full load which is 240.7. V2 prime ni 240.7, tolakkan dengan yang 0.95 punya power factor lagging which is 246.8. Ambil yang real value saja, yang imaginary abaikan untuk ni lah untuk voltage regulation calculation dia. So you get your voltage regulation to be at increase of 2.53% compared to full load punya operating lah. Okay, and then nak buat phasor diagram,
actually boleh letak value tapi yelah kalau letak value nanti kan awak nak buat scale leceh lah pula kat kata jawapan awak. So letak je simbol. So mula-mula sebab kita tahu ni adalah power factor lagging. So I dengan V2 kena I kat bawah lah. V2 memang flat lah dekat X line ni. So V2 straight. I2 lagging and dia lagging sebanyak theta which is ni negative 18.19 ni. So theta dekat sini sepatutnya ni saya tak betul ni. Patutnya ada satu lagi theta kat sini which mention negative 18.19 kalau nak turun value lah. And then kita kena buat dia punya Z R equivalence yang mana dia series dengan bukan series sama angle dengan theta yang dekat I2 ni. Sama angle. Dia punya jarak pun sama. Actually bukan sama. I2 kali R equivalence. So magnitude dia sebenarnya lagi tinggi sikit lah. I2 kali R equivalence. And then 90 degrees of I2 kali R equivalent. So 90 degrees and then ambil lah kalikan I2 punya value kalikan dengan X equivalent so that dapat real value dia ni. Kat sini ada ke? Tak ada. Okay, so 90 degrees sampai dekat berapa magnitude itu kita tanda and then tarik lah hypotenuse spark. Then you should get your V1 punya value sepatutnya dekat 246.8 ni lah. Sepatutnya lah kita akan nampak kalau awak tulis value lah kat sini. Tapi saya faham selalunya kertas soalan kalau unless awak jawab dekat kotak yang kertas yang berkotak-kotak tu yang kita tahu 1 cm 1 cm so mudah lah awak nak plot. Tapi kalau jawab kat kertas garis lurus biasa tu horizontal tu so leceh lah pula buat scaling so bolehlah taruh simbol-simbol macam ni yang dikira. Cuma saya tak setuju yang ni sepatutnya ada angle theta kat sini which is yang ni yang lagging power factor ni negatif 18.19 patutnya kat sini lah ataupun tulis theta pun saya terima lah theta I2 prime ni theta VR okay. Saya harap phasor diagram ni praktis lagi sebab sebenarnya simple je buat V2 kalau lagging macam ni lah ke bawah kalau leading I kat atas theta and then IR kat sini and then 90 degrees and then tengok yang dekat dalam nota tu which is this one. Kalau kita tengok phasor diagram mana ni kalau lagging yang macam kita buat ni tadi samalah rupa dia cuma dia punya value tak ada theta sini patutnya value dia ni ada berlainan lah okay. And then kalau leading rupa dia patutnya macam ni buat straight buat angle IS and then IS kali R menggunakan angle yang sama theta sini and then 90 degrees untuk XM and then buat satu horizontal hypotenuse punya line daripada starting sampai ke end of value X equivalent kali IS ni. Tapi selalunya untuk ELE 291 ni kita tak adalah sampai nak tulis value-value sini but for electrical engineers kita orang kena lah. Itu phasor diagram, praktis kalau boleh. And then efficiency, rumus yang tadi lah. So saya nak cerita pun sama je benda, copper, core, guna je rumus VP kuasa 2 RC, I kuasa 2 RC, R equivalent dan kira sebab ni dia tak bagi. Ni dah bagi ke? VP, apa beza ini dengan yang tadi kita pakai efficiency? Oh, ni dia tak bagi efficiency. Sorry, dia tak bagi yang N tadi tu. Kalau tadi soalan tadi dia ada bagi N 0.75. Maknanya load tu dia pakai 0.75% ni. Tapi ni tak bagi. So, terus masukkan je value P tu. Then you should get your efficiency rating lah. Ada soalan? Yang ni saya akan share dalam WhatsApp group. Cuma yang ni saya cerita dulu lah. So that kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya dulu. Boleh? Boleh sir. Boleh. Okay, dengar saya cakap memang macam boleh. Tapi saya tahu bila jawab nanti mesti ada lari-lari sikit. Tapi tak apa. Bertenang. Buat je lagi. InsyaAllah boleh. So saya share dalam group. Ni jawapan skema ni. Saya tak tahu kenapa UiTM tak bagi share skema markah, tapi sebab ni final takut maybe lah dia orang takut soalan tu dia nak pakai lagi sekali ke, so tak fair lah budak-budak tahu. But I doubt so lah. Selalunya dia akan
form yang sama, tapi value-value tu akan berubah. So I don't see why salah untuk saya share, but yang ni kira pandai-pandai senyap lah ya. Okay, test 2 memandangkan test 1 hari tu hari tak masuk yang bahagian ni, hanya masuk idea transformer je. So berhati-hati test 2 ada possibility dia boleh masukkan yang ni. Sebab ini cantik, dia suka sebab markah ni dia boleh bagi banyak. So make sure practice lah. Okay, so untuk hari ni itu je saja yang saya nak sampaikan. Kalau nak bagi lagi, saya prefer, should I? Nanti maybe after. Sebab saya plan hari Selasa, esok ni kita masuk induction motor. So if sempat saya bagi sekali lagi satu soalan lah untuk korang praktis yang phasor diagram dan juga efficiency dengan voltage regulation ni. But again, summary, awak gunakan open circuit test untuk find value RC dan XM. Awak guna short circuit test untuk find R equivalent dan S equivalent. Of course, before buat tu, kena tahu dulu open test ni buat dekat primary or secondary, short circuit buat primary or secondary side. Dah dapat semua tu, baru awak tengok yang rumus, awak kena draw lah ni. Dah dapat semua tu, baru awak tengok nak buat voltage regulation ke, ataupun nak buat efficiency ke, ataupun nak buat phasor diagram. So, soalan boleh pusing-pusing kat situ lah. Tapi bila awak dah pegang cara kerja dia step by step ni, insyaAllah lah masuk je soalan, keluar je soalan transformer, memang korang senyum lah. Pegang yang basic di step dia tu. Okay. So tadi ada someone pun dah pernah buat dah share, dia pun buat mistake macam saya dulu, which is confuse short circuit dengan open circuit punya value. So end up dia salah jawab. So bukan saya nak kutuk apa tak, memang saya pun ada pernah buat silly mistake macam tu. So macam ni open circuit sebelah sini, tadi open circuit sebelah sini. So jangan ikut turutan tu, ikut dia punya simbol tu betul-betul. Observe dia punya simbol sebab dia boleh terbalik-terbalik. Ikut kadang-kadang bukan macam ni, kadang-kadang dia bagi straight macam ni pula. Maknanya voltage, current, power kat sini, column ni. And then open circuit kat sini, short circuit kat sini. So nampak ke sana pula dah pening. Jangan observe the variable, VOC ke VSC. Then you should be able to identify lah. Boleh? Boleh je, insyaAllah. Alright, so itu saja hari ni. Saya pun dah lemau dah ni. Cakap belum puasa banyak-banyak ni, memang tak suka sih. Okay, terima kasih. Thank you for your time. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, dan kita boleh tangguhkan kita punya kelas ni lah for the next class. And then selamat berbuka, selamat orang kata push through untuk malam 10 malam yang terakhir sekarang, tak silap saya. So selamat beribadah and good luck lah. Semoga kita semua boleh menyambut hari raya lah. Even though saya rasa mustahil, kes tinggi je ni. Tapi at least awak boleh balik kampung lah, kan? Betul kan? Tak boleh je, tak boleh. Tak boleh balik. Tak digalakkan. Boleh balik tapi tak digalakkan. Tapi dah kata KPM kata dah boleh pelajar universiti dah boleh. Dia sebab balik takut je lah. ganggu bengkel je. Takut ganggu bengkel. Oh, bengkel. Lepas tu yang minggu masuk makmah semua ya. Yalah. Okay. Then selamat beraya di perantauan lah. Nanti nyanyilah lagu raya ramai-ramai dekat college tu. Boleh. Alright. Okay. Thank you. Have a good rest of the week. Alright. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Terima kasih saya. Selamat berpuasa, sir. Selamat. Jaduk raya saya. Apa dia? I love you, sir. Okay, sama. Raya ada tak saya? Dia raya tak ada lah.
Ni yang ada lagi dalam ni, ada nak tanya ke ataupun Allah, saya lupa tutup recording.